Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini, saya akan kongsikan fahaman, ideologi dan juga budaya moden yang mengelirukan. Ada di antara budaya ini yang sudah pun tiba di Malaysia seperti cancel culture. Selain daripada itu, kita ada juga budaya ataupun fahaman yang percaya jantina tu lebih daripada dua. Jantina tidak terhad dengan lelaki dan wanita sahaja. Semestinya budaya-budaya ini penuh dengan kontroversi. Ramai yang mengkritik budaya ni tapi masih ramai lagi yang mengamalkan budaya, ideologi dan fahaman moden ini. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan lihat apakah budaya-budaya tersebut ini adalah 4 budaya ataupun ideologi moden yang mengelirukan. 4. Budaya cancel culture. Nama lain untuk cancel culture ialah call out culture. Ramai yang tahu dengan budaya ini. Ini adalah satu bentuk ostracism ataupun bahasa mudahnya memulaukan ataupun meminggirkan seseorang. Telah diamalkan sejak tahun 2019 lagi, cancel culture seakan memberikan kuasa kepada pengguna-pengguna social media untuk menghukum dan menjatuhkan seseorang yang terkenal hanya disebabkan mereka terlibat di dalam kontroversi, terlibat di dalam jenayah ataupun sebagainya dengan cara mengecam dan mengkritik secara beramai-ramai di social media. Contohnya, kes Bill Cosby, seorang pelakon dan pelawak di Amerika. Dia terkena kesan cancel culture ini selepas skandal kes seksual dia tersebar. Pengguna-pengguna social media bersatu untuk membuatkan kes Bill viral di media sehingga tahap dia dipulaukan dan dipinggirkan dari bekerja sebagai seorang pelakon. Ataupun insiden Ellen DeGeneres, seorang pengacara yang mempunyai sebuah rancangan temu bual yang popular. Bila berita tentang sikap dia yang melayan tetamu dan peminat dengan biadab tersebar, pengguna-pengguna social media mengecam dan mengkritik Ellen. Kes dia tular di media, penyokong Ellen bertukar menjadi pembenci. Tontonan rancangan temu bual Ellen merundum dan kredibiliti dia tercalar. Selain daripada itu, hanya dengan memberikan pendapat yang salah pun boleh menjadi punca kepada seseorang tu terkena cancel culture. Seperti insiden Jananik pada tahun 2021 dahulu. Dia memberikan pendapatnya tentang K-pop yang tidak diterima dengan baik oleh peminat-peminat K-pop di Malaysia. Dia kemudian dikecam dan dikritik sehinggalah tahap dia terpaksa membuat video permohonan maaf. Isu Lisa Blackpink juga saya mengambil, saya sebagai pengarah dan juga produser untuk telefilm Dylan mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf kepada semua yang terasa hati, terguris hati akan caption tersebut. Jadi itu je daripada saya. Cancel culture ini tidak terhad kepada selebriti sahaja, malah ia boleh memberi kesan kepada ahli politik, ahli perniagaan ataupun rakyat biasa. Itulah budaya cancel culture. 3. Pengambilan budaya, culture appropriation. Ini adalah satu konsep budaya di mana seseorang yang berbangsa lain mengambil ataupun mengadaptasi budaya bangsa lain dalam bentuk pakaian, bahasa, sikap dan sebagainya. Ini untuk memberikan kesedaran tentang bangsa yang diadaptasi tersebut. Di dalam konteks kita rakyat Malaysia, ini bukanlah menjadi satu masalah di mana negara kita berbilang kaum. Sebagai contoh, seseorang berbangsa Melayu tidak kisah melihat seseorang berbangsa Cina memakai baju kurung. Begitu juga sebaliknya. Tapi ini menjadi masalah untuk sesetengah rakyat di barat. Bagi mereka, menjadi isu bila seseorang yang berbangsa lain mengadaptasi elemen dari bangsa lain. Ada yang setuju dengan konsep pengambilan budaya ini, ada juga yang tidak setuju. Apa tidaknya, tahap pengambilan budaya ini terlalu kerap diamalkan sehingga ia nampak mengarut dan ganjil. Contohnya, di satu rancangan menceritakan kisah permaisuri Anne Boleyn yang mengikut sejarah ialah seorang kulit putih. Di dalam filem tersebut, ia dimainkan oleh pelakon kulit hitam, membuatkan ramai yang mengkritik dan mengecam filem tersebut. Sebagai perumpamaan, Watak P. Ramlee dimainkan oleh pelakon berbangsa Cina semata-mata untuk memberikan kesedaran terhadap bangsa Cina. Isu pengambilan budaya ini masih menjadi perdebatan, tiada kata putus untuk menentukan apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan. 2. Budaya woke culture. Sebuah lagi budaya yang mengelirukan, diamalkan di barat, dikenali sebagai woke culture. Tiada definisi yang jelas.
menjelaskan apa itu woke culture. Kalau diterjemahkan kepada bahasa Melayu, ia diterjemahkan kepada budaya bangun, memberikan gambaran yang seseorang itu sedar dan bangun dari tidur, bangun menentang ketidakkeadilan, bangun memperjuangkan hak asasi, bangun untuk menegakkan kebenaran dan sebagainya. Cara mereka untuk menegakkan keadilan ialah dengan menimbulkan porak-peranda untuk menyampaikan mesej kepada orang awam. Contohnya, mereka akan menganjurkan protes yang ekstrim untuk memaksa orang awam bersetuju dengan mereka. Di atas talian pula, mereka akan menggunakan budaya cancel culture untuk memulaukan atau meminggirkan seseorang. Dengan arti kata lain, mereka seakan membuli orang lain yang tidak bersetuju dengan fahaman mereka. Bagi golongan-golongan woke ini, mereka menganggap yang semua orang harus menerima fahaman yang mereka percaya, seperti konsep LGBT, isu perkauman, di dalam politik dan isu sosial. Bagi mereka, semua orang harus setuju dengan apa yang mereka percaya, kalau tidak orang-orang ini akan dikecam. Contohnya, seorang pensyarah dikenali sebagai Jordan Peterson. Dia tidak bersetuju untuk menerima pendapat budaya woke yang percaya jantina adalah lebih dari dua. Ia tidak terhad dengan lelaki dan perempuan sahaja, dan gelaran tertentu harus diberikan kepada orang yang tidak melihat diri mereka sebagai seorang lelaki ataupun perempuan. Pelik bukan? Jordan tidak bersetuju dengan fahaman ini dan dia dikecam. Bukan itu sahaja, banyak lagi fahaman pelik ganjil yang dibawa oleh mereka, antaranya woke feminism dan woke racism. 1. Idea spektrum jantina, gender spectrum. Ini adalah sebuah idea yang paling mengelirukan di dalam senarai ini. Selalunya, ini menjadi fahaman untuk golongan pro-LGBTQ. Mereka percaya yang jantina manusia lebih dari dua. Ia tidak terhad kepada lelaki dan wanita sahaja, dan setiap orang boleh memilih jantina mereka masing-masing. Ini melanggar hukum sains, di mana mereka cuba untuk memperkenalkan terma baru untuk merujuk kepada jantina seseorang. Contohnya, seseorang itu boleh menggunakan gelaran agenda. Agenda ialah terma yang direka oleh mereka merujuk kepada seseorang yang mengaku tidak mempunyai jantina. Dengan arti kata lain, mereka tidak mengaku sebagai lelaki ataupun perempuan. Ataupun gelaran bigender yang merujuk kepada seseorang yang mempunyai dua jantina, iaitu lelaki dan wanita. Itu adalah dua daripada ratusan terma jantina yang dicipta oleh golongan ini. Budaya ini mendapat kritikan sebab ini akan mengelirukan orang ramai, khususnya kanak-kanak. Bagi mereka, banyak golongan-golongan LGBTQ yang mempunyai identiti dan jantina berbeza, tidak terhad kepada lelaki dan wanita sahaja. Dengan itu, mereka memperkenalkan terma baru. Golongan ini juga mengubah bahasa yang digunakan untuk merujuk kepada jantina seseorang. Contohnya, di dalam bahasa English, kita menggunakan terma he merujuk kepada lelaki dan she merujuk kepada wanita. Tapi mereka tidak setuju dengan terma ini dan mencipta terma baru, iaitu ze merujuk kepada lelaki dan hir merujuk kepada wanita. Mengelirukan bukan? Bukan itu sahaja, golongan ini akan mengecam dan mengkritik sesiapa yang tidak bersetuju dengan mereka menggunakan cancel culture. Idea ini tersebar dengan luas di barat sehingga tahap konsep gender spectrum diajar di sekolah mempengaruhi minda kanak-kanak. Ini dikecam dari orang yang tidak bersetuju dengan idea pelik ini. Itulah gender spectrum. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah video pada hari ini. Di antara ideologi, fahaman dan budaya ini, mana satu yang anda rasa paling mengelirukan, paling pelik dan ganjil? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi video menarik dan bermanfaat seperti ini dimuat naik di Kupi-Kupi Go. Kalau anda ada cadangan untuk video seterusnya, tinggalkan cadangan anda di ruangan komen di bawah. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe, follow social media kami, Facebook, Instagram dan juga Twitter. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.